Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-135. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-93 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan dan mengenakan seksa hanyalah terhadap orang yang meminta izin kepadamu, sedang mereka kaya dan mampu. Mereka suka tinggal bersama-sama orang yang ditinggalkan kerana uzur, dan dengan sebab itu Allah meteraikan atas hati mereka sehingga mereka tidak dapat mengetahui perkara yang baik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan sabil yang bermaksud jalan pada ayat innamas sabilu 'alal ladzina yasta'zinunak, iaitu sesungguhnya jalan untuk menyalahkan dan mengenakan seksa hanyalah terhadap orang yang meminta izin kepadamu. Difahami oleh ulama ini sebagai kekuasaan, kerana kekuasaan adalah jalan yang membolehkan sesiapa memilikinya yang mampu menjatuhkan hukuman dan melaksanakan pemerintahannya. Seterusnya dalam ayat yang lalu, iaitu ayat ke-87 surah At-Taubah, perkataan wa tubi'a ala qulubihim yang bermaksud dikunci mati hati mereka. Tidak disebut siapa pelakunya. Namun dalam ayat ke-93 surah At-Taubah ini menyatakan bahawa pelaku yang mengunci hati mereka ialah Allah, seolah-olah mengisyaratkan penguncian kali ini lebih kukuh daripada sebelum ini. Dalam ayat ke-87 surah At-Taubah, penguncian hati masih di tahap awal, iaitu belum sampai tahap Allah murka kepada mereka dan penafian mereka terhadap pengetahuan tentang hal agama secara mendalam menggunakan lafaz fahum la yafqahun. Dalam ayat ke-93 surah At-Taubah dinyatakan lafaz fahum la ya'lamun pada hujung ayat yang bermaksud mereka sama sekali tidak mengetahui. Kejahilan mereka seolah-olah Allah samakan seperti haiwan. Hal ini menunjukkan keadaan mereka dalam ayat ke-93 surah At-Taubah jauh lebih buruk berbanding tidak mengetahui hal-hal agama secara mendalam. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menukilkan pendapat Imam Asy-Sya'rawi dalam mentafsirkan ayat ke-93 surah At-Taubah ini, iaitu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah seringkali dikemukakan dalam bentuk ayat pasif, tidak menyebut siapa pelakunya. Sebagai contoh, kewajipan berperang, berpuasa, qisas dan berwasiat sebelum tiba kematian semuanya menggunakan perkataan kutiba alaikum yang bermaksud diwajibkan atas kamu tanpa menyebut siapa yang mewajibkannya. Hal ini kerana Allah tidak mewajibkan seorang kafir suatu kewajipan yang berkaitan dengan keimanan. Allah mewajibkan hal tersebut hanya kepada mereka yang beriman dan berserah diri kepadanya.
Oleh itu, apabila Allah memerintahkan sesuatu kewajipan, dia beriman, hai orang yang beriman. Melalui panggilan orang beriman inilah Asy-Sya'rawi menjelaskan bahawa Allah tidak mewajibkan sesuatu kewajipan atau tugas kepada seseorang yang tidak beriman. Manusia masuk dalam keimanan atas kehendaknya sendiri dan setelah dia memasukinya, maka ketika itulah Allah mewajibkan ke atasnya kewajipan agama. Keimanan adalah pintu gerbang kewajipan. Selama anda memilih beriman, maka anda telah menjadi bahagian apa yang diwajibkan Allah atas diri anda. Meskipun kewajipan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana keimanan yang anda pilih, maka Allah menyambut keimanan itu dengan menggunakan perkataan tidak menunjukkan siapa yang mewajibkannya, iaitu perkataan pasif, iaitu diwajibkan atas kamu. Selain itu perkataan watubi'a ala qulubihim yang bermaksud dikunci mati hati mereka. Berbentuk ayat pasif menunjukkan bahawa mereka sendiri yang mengunci hati mereka dan setelah itu barulah Allah yang mengunci hati mereka. Oleh kerana itulah dalam ayat ke-93 surah At-Taubah ini perkataan wa taba'allahu ala qulubihim yang bermaksud Allah telah mengunci mati hati mereka. Dinyatakan dalam bentuk ayat aktif seolah-olah menjelaskan bahawa kerana mereka sendiri mengunci hati mereka dengan memilih kemunafikan dan kekafiran, maka Allah mengikuti kehendak mereka dengan mengunci mati hati itu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-93 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa yang perlu dicela adalah orang yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak pergi berperang, sedangkan mereka adalah orang yang berharta dan mampu menyediakan bekalan dan kenderaan. Mereka rela dipandang hina iaitu dengan menggolongkan diri ke dalam golongan perempuan, kanak-kanak dan orang yang mengemukakan uzur atau halangan dengan berdusta. Kesalahan dan dosa-dosa telah meliputi diri mereka. Oleh kerana itu, mereka tidak mengetahui lagi hakikat urusan dan akibat daripada perbuatan mereka. Setelah Allah menjelaskan 3 golongan manusia yang alasan ketidakberangkatannya ke medan Tabuk boleh diterima dalam ayat lalu. Kemudian dalam ayat ke-93 surah At-Taubah, Allah menerangkan bahawa uzur untuk tidak pergi ke perang yang paling buruk adalah yang dikemukakan oleh para hartawan, kerana uzur itu adalah dusta semata-mata. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-93 surah At-Taubah ini dengan menjelaskan bahawa orang munafik tidak hanya terdiri daripada orang Ansar dan suku-suku lain, malah ada suatu kumpulan orang Arab dusun A'rab yang masih primitif dan belum bertamadun, yang menurut pengarang kitab tafsir Al-Baydawi adalah terdiri daripada suku kaum Asad dan Ghaftan, telah datang meminta keizinan untuk tidak keluar berperang dengan alasan mereka hidup susah di samping mempunyai ramai tanggungan. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ke-93 surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyamatarafkan mereka sama seperti orang munafik yang lain yang sudah bertamadun dan tinggal di bandar. Jelasnya semua orang yang berdusta akan beroleh azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang selayaknya dipersalahkan ialah orang kaya yang mampu tetapi bersikap liat dan pengecut. Orang inilah yang menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala terdiri daripada manusia yang hati mereka telah dipatri, telah dikunci dan kalis daripada menerima hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala Hamka melalui kitab tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-93 surah At-Taubah ini menerangkan bahawa orang yang kaya, ada harta, kuat tubuh badan serta ada kenderaan telah membuka jalan untuk diri mereka dipersalahkan. Hal ini kerana mereka
masih mengemukakan pelbagai dalih dan alasan untuk tidak ikut berjihad. Mereka senang hati tinggal bersama perempuan-perempuan, kanak-kanak dan orang tua-tua. Sedangkan uzur yang mereka nyatakan hanyalah direka-reka. Hamka menjelaskan bahawa perasaan mereka sudah menjadi kasar sehingga hatinya dikunci mati oleh Allah. Hati seperti itu telah tercabut perasaan halusnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 30,000 angkatan perang muslimin yang akan pergi, berduyun-duyun orang hadir ke lapangan luar kota Madinah untuk menghantar pasukan tentera. Bahkan ada yang menangis kerana tidak dapat pergi. Riwayat tidak menerangkan golongan yang meminta keuzuran itu menetap sahaja dalam rumah ataupun turut ikut menghantar. Namun yang jelas adalah perasaan mereka sudah tidak bergetar atau sensitif, sama ada kerana takut untuk berperang atau ingin bersenang-senang agar tidak menempuh panas terik. Sekiranya mereka masih mempunyai perasaan dan hati mereka tidak dikunci, tentu mereka tidak sampai hati untuk tinggal dan tidak ikut dalam barisan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, hati yang dikunci oleh Allah menyebabkan seseorang itu dilabel munafik kerana memiliki penyakit hati yang dinyatakan oleh Allah dalam surah At-Taubah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-93 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-93 surah At-Taubah ini menjelaskan sikap satu golongan manusia yang meminta keuzuran untuk tidak pergi berperang sedangkan mereka ada kemampuan dalam bentuk harta, kenderaan dan tubuh badan yang sihat. Oleh kerana banyaknya alasan yang mereka reka untuk tidak turut serta dalam peperangan, Allah mengunci hati mereka sehingga hilang perasaan rugi kerana tak dapat bersama-sama menyumbang kepada kekuatan Islam. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat segelintir orang Islam yang memiliki sifat yang sama seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat ini, iaitu suka memberi alasan dalam melakukan kebaikan sehingga tidak menyedari bahawa dirinya telah tergolong dalam kalangan orang yang malas dan tidak produktif. Apa yang Allah paparkan dalam ayat ke-93 surah At-Taubah membuktikan bahawa sering beralasan dalam beramal mengundang kepada terkuncinya hati daripada hidayah. Di Malaysia, setelah negara beralih ke fasa endemik bermula 1 April 2022, semua sektor ekonomi telah kembali dibuka seperti biasa. Bahkan kerajaan telah menetapkan gaji pokok sebanyak RM1,500 bermula 1 Mei lalu. Namun, masalah kekurangan tenaga pekerja terus berlaku, malah didakwa kini lebih teruk. Terdapat sektor ekonomi yang terpaksa ditutup kerana kurangnya pekerja, khasnya generasi muda. Sektor e-hailing dan P-hailing seperti Grab pernah mengeluarkan kenyataan operasi mereka terganggu kerana tidak mempunyai pemandu dan penghantar makanan mencukupi sehingga terpaksa menaikkan kadar tambang. Hal ini cukup membimbangkan kerana boleh menjejaskan ekonomi negara pada masa hadapan, malah menimbulkan persoalan mana pergi anak muda kita. Adakah peluang pekerjaan yang terhad atau ada yang memilih untuk hidup senang dan tidak bekerja? Ingatlah, dalam sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku lantas bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada pada waktu petang hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada pada waktu pagi hari, jangan tunggu petang hari. Gunakanlah kesihatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir
ke-93 surah At-Taubah ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah menjauhi sikap suka memberi alasan dalam melakukan kebaikan agar terhindar menjadi orang yang kurang produktif. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berusaha melibatkan diri dalam aktiviti yang menyumbang kepada kekuatan Islam, sama ada ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.